السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Bosak apa? Syafaat para nabi. Syafaat maknanya pertolongan dan juga bantuan yang datang daripada nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW di negeri akhirat untuk meringankan bebanan siksaan yang berlaku kepada umat. Syafaatul anbiya'i alaihimus salatu haqqun wa syafaatul nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina al muznibina li ahli al kaba'ir minhum mustawjibina al iqab haqqun thabitun. Syafaat para nabi alaihi wassalatu wassalam itu benar. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang beriman dan untuk pendosa-pendosa besar yang layak diazab, itu adalah benar dan sabit adanya. Jadi syafaat para nabi termasuk Nabi Muhammad ini bagi orang yang melakukan dosa. Begitu juga dosa-dosa besar. Orang yang mewajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan azab. Diwajibkan maknanya pasti kena azab, kena seksa. Maka dengan syafaat Nabi dia boleh dikurangkan. Dengan syafaat Nabi ahli neraka itu tapi syaratnya dia beriman, bukan orang kafir. Ahli neraka itu boleh diringankan azab. Perkara ini adalah benar berlaku. Huraian. Syafaat bermaksud doa setiap Nabi untuk umatnya di hari akhirat. Ia merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan manusia di akhirat. Pada ketika itu Nabi bertindak sebagai perantaraan antara umat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manfaat dan pertolongan mereka. Syarat mendapat syafaat ialah keizinan Allah, dan orang yang diminta syafaat untuk itu orang yang diridai Allah. Syaratnya Allah Ta'ala izin lah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak dapat juga. Wa kan min malakin fis samawati wala tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah. Malaikat ke nabi ke mesti dengan keizinan daripada Allah, kebenaran dan keizinan Allah. Kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diredainya. Syafaat yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, ialah syafaat ataupun permohonan kepada Allah agar segera diadakan keputusan di antara semua makhluk supaya mereka mendapat keringanan dan kerehatan dari kesengsaraan yang dideritai di padang mahsyar. Jadi duk tunggu lambat betul nak hisap ni. Bila lambat hisap, tak tahu nasib kedudukan, sama ada masuk syurga ke neraka. Tunggu. Suatu penantian yang sangat lama dalam keadaan matahari terik panas, orang pula bersesak di padang mahsyar ni, jadi suatu penderitaan. Sebelum kena azab lagi, sebelum masuk neraka ni, sebahagian daripada azab berada di padang mahsyar. Lalu mereka bertemulah sebagaimana yang disebut dalam hadis, pergi bertemu dengan Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah. Nabi Adam kata, aku pun banyak dosa, aku pun ada dosa, kesalahan dengan Allah. Pergi pada nabi-nabi yang seterusnya. Nabi-nabi lain pun jawab benda yang sama. Mereka kata, pergilah minta kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Dia adalah hamba Allah Ta'ala yang dikasihi oleh Allah. Jadi dalam hadis sebut Nabi ni pergi bertemu Allah ni sujud lama sujud. Lepas tu dia bertasbih kepada Allah, memuji Allah, bertahmid kepada Allah dengan suatu pujian yang dia tak pernah sebut di atas dunia.
Lepas tu Allah Ta'ala kata dalam keadaan dia menangis, dia sedih, dia merayu, Allah Ta'ala kata kamu nak apa? Dia nak doa supaya dia doa, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dipercepatkan hisab. Jadi Allah Ta'ala pun perkenankan mempercepatkan hisab. Itulah yang disebut sebagai syafa'atul uzma, maknanya syafaat yang agung, yang besar, yang hebat. Timbangan amalan. Wal waznul a'mali bil mizani yaumal qiyamati haqqun. Amalan ditimbang dengan neraca pada hari kiamat itu benar. Jadi amalan kita semua kena timbang. Pahala berat ke ataupun dosa berat? Huraiannya, firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, yakni yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya maknanya dimasukkan dalam syurga. Amalan ditimbang setelah dihisap kerana timbangan untuk pembalasan. Oleh sebab itu, ia didahulukan hisap untuk mengira amalan dan timbangan untuk menzahirkan kedudukan amalan. Mulalah hisap dulu. Hisap dulu, cek dulu satu-satu. Lepas tu baru timbang. Timbang itulah yang menentukan keputusan yang sebenarnya. Pahala berat ataupun dosa yang berat. Jadi ini semuanya adalah hak benar yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Qalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Qalam Rasulullah itu benar. Kepada mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi minuman daripada qalam Kausar. Jadi Rasulullah besok ada salah satu daripada keistimewaan, kelebihannya ada satu kolam besar yang disebut kolam Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu kolam Kausar, kata Allah. Siapa-siapa yang minum seteguk air daripada kolam Kausar ini, dia tidak ada kehausan, tak merasa kehausan selama-lamanya. Air dia pula jernih, sedap, lazat. Jadi Allah Ta'ala bagi salah satu kelebihan kepada Nabi, dia ada kolam Kausar tu, tak dimiliki, yang tidak dikurniakan kepada Nabi-Nabi yang sebelumnya. Ana faratukum 'alal haudi faman waradahu syariba minhu wa man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abadan. La yaridu 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum. Qala innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Aku mendahului kamu di kolam. Sesiapa yang pergi kepadanya akan dapat minum airnya, dan sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga selepasnya buat selama-lamanya. Akan datang kepadaku beberapa golongan yang mana aku kenal mereka dan mereka kenal aku, tetapi mereka dihalang daripadaku. Baginda berkata, ada di kalangan umat Nabi Muhammad, Nabi kenal mereka, mereka kenal Nabi. Beberapa orang daripada kalangan manusia dan kumpulan daripada manusia nak minumlah air daripada kolam Kausar tersebut. Mereka itu daripada golongan aku. Lalu dijawab, Baginda berkata, mereka itu daripada golongan aku. Lalu dijawab, sesungguhnya kamu tidak menyadari apakah yang telah mereka ubah sesudah kamu. Maka aku berkata, biarkanlah mereka itu jauh daripadaku. Jauhkanlah bagi orang yang mengubah ajaranku sesudahku. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni cuba nak pergi minum, malaikat halau. Malaikat kata, ini daripada kalangan umat aku, kenapa kamu nak halau dia? Malaikat kata, kamu tak tahu, setelah kamu wafat dia dah pindah dah. Dia dah hijrah dah. Ajaran yang kamu bawa ni, mereka dah ubah suai. Hak kamu bawa ni tak okey, tak sempurna, tak lengkap. Jadi hak kamu bawa ni, mereka rasa Islam yang kamu bawa ni masih perlu berlaku perubahan, berlaku tokok tambah. Mereka ejah. Kamu pun tak tahu dah sebab kamu dah wafat. Itulah yang dipanggil apa? Perkara bid'ah di dalam agama. Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdasa fi amrina hadza falaysa minhu.
Jadi fahuwa radun. Barang siapa yang ahdatha, mencipta suatu ajaran baru. Hadis yang pertama tadi siapa yang buat? Yang keduanya ahdath, maknanya buat amalan baru. Amalan itu tidak ada di dalam agama, maka itu amalan itu ditolak. Maknanya sia-sia lah. Oh, jadi kalau kita nak rasa teringin nak minum telaga Kausar Nabi ini, air daripada kolam Kausar ini, kita jangan ubah ajaran Nabi. Bukannya susah, ikut sahaja. Sama ada di sudut i'tiqad ataupun amalan syariat. Maknanya hukum fiqh, amalan-amalan yang dah ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, ikut je. Bukannya susah. Ejah tu yang susah. Dia pindah tu susah, dia kena fikir dulu nak ejah. Sesuatu benda yang ada di hadapan kita, kalau kita ikut saja, kita buat saja senang. Tetapi yang nak ejah tu jadi susah. Jadi ajaran Islam ni dia bersifat itba', ikut tanpa pertikaian. Jadi yang ni yang kita risau, yang kita peringat diri kita masing-masing. Jangan duk ubah ajaran Nabi, jangan duk pindah, jangan tunjuk pandai daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat tentang syarat untuk dapat minum telaga Rasulullah. Dia ada syarat dia, bukan semua orang Islam boleh minum. Balasan kerana kejahatan. Wal qisasu fi ma bainal khusumi bil hasanati yaumal qiyamati haqqun wa illam takun lahumul hasanatu faturiha sayyi'atu alaihim haqqun jaizun. Balasan di kalangan orang yang bermusuhan itu benar melalui cara diberikan kebaikan. Jika tidak berbaki kebaikan, maka kejahatan pula dicampakkan kepada mereka. Qisas, balas. Kalau kita buat salah dengan orang, di akhirat besok dia balas balik. Sebab tu tak selesai atas dunia ni. Dia tak habis setakat kita duduk atas dunia, kita mati, selesai masalah kita dengan orang. Kalau dengan Allah Ta'ala ampun, kita bertaubat. Dengan orang belum tentu dia ampun. Sebab tu kesalahan dengan orang ni lebih susah, lebih payah untuk Allah Ta'ala terima taubat ataupun keampunan. Tak selesai atas dunia, dia bawa sampai ke akhirat. Ambil harta orang ke, buat zalim kepada orang, buat naya kepada orang, menyakiti hati orang, dibawa sampai ke akhirat. Yang ni yang kita takut. Jadi kalau sekiranya di antaranya cara nak selesai di akhirat besok, kalau nak bagi harta, kalau ambil harta orang tak boleh harta duit wang ringgit semua tak laku dia kena ambil pahala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis bawah ni. Habis pahala kita, tak boleh nak bagi dah. Kesalahan tu banyak. Dan orang yang kita buat salah tu pun banyak. Orang ni. Jadi kena bagi pahala semua. Pahala dah habis. Dosa demo pula kita ambil. Akhirnya bila berat dosa, daripada pahala dah habis, ambil pula dosa orang. Jadi bila ditimbang berat dosa lah, lalu dicampakkan orang tu dalam neraka. Yang ni juga adalah benar akan berlaku di negeri akhirat. Huraian, setiap orang beriman hendaklah menjaga amalannya daripada hilang pahala di akhirat. Sebab pahalanya terhapus ialah kejahatan dan kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa aqala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha fin nar." Sesungguhnya orang-orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala solat, puasa dan zakat. Dalam masa yang sama, dia datang dalam keadaan telah mencela dan menuduh seseorang melakukan zina, juga memakan harta orang ini dan menumpahkan darah serta memukul orang ini. Kemudian diambil yang ini daripada kebaikannya dan yang ini juga daripada kebaikannya. Orang ambil kebaikan dia, orang ambil pahala-pahala dia sebab buat salah dengan orang. Dan jika sekiranya kebaikannya sudah habis sedangkan dia masih belum lagi membayar kewajibannya, maka akan diambil dosa-dosa mereka lalu dicampakkan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Akhirnya masuk neraka, dah pahala dah habis dah bagi ke orang sebab buat salah dengan orang terlalu banyak. Keabadian syurga dan neraka, maknanya kekalnya syurga dan neraka. Wal jannatu wan naru makhluqatani al-yawma
la tafniyani abadan wa la tamutul khawrul ain. Di bukhah itu hawrul ain, abadan wa la yafni iqabullahi ta'ala wa thawabuhu sarmadan. Wa la tamutul hawrul ain. Syurga dan neraka itu telah pun diciptakan pada hari ini dan tidak akan binasa buat selama-lamanya. Bidadari tidak akan mati buat selama-lamanya. Kesesaan dan pahala daripada Allah tidak akan berhenti buat selama-lamanya. Syurga neraka tak hancur, tak musnah. Begitu juga bidadari. Setiap orang hendaklah beriman bahawasanya syurga itu benar dan neraka itu benar. Syurga merupakan tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalamnya terdapat berbagai-bagai macam kenikmatan hissi. Hissi yang dapat dirasa oleh panca indera, boleh disentuh, boleh dilihat, boleh dimakan. Dan maknawi jiwa. Dia ada nikmat maknawi, maknanya tenang. Dapat ketenangan duduk dalam syurga. Malaikat pula sambut dengan senyuman manis, dengan bahasa yang lemah lembut. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan selamat sejahtera. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Nak bayang lagu mana ni? Tak boleh bayang nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam syurga. Tak boleh bayang. Sementara itu, neraka adalah tempat kembali yang Allah sediakan sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Di dalamnya terdapat berbagai jenis azab hissi, boleh dirasa dengan panca indera. Dan maknawi jiwa. Jiwa tak tenteram, sengsara duduk dalam neraka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang seluas segala langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Kedua-duanya telah diciptakan dan difahami berdasarkan kepada pengertian u'iddat. U'iddat maka disediakan. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. U'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang kafir. A'adda kalau muannas a'addat. Kalau u'iddat disediakan, telah disediakan, maka benda tu dah ada, telah disediakan. Syurga dah ada, neraka dah ada. Daripada perkataan u'iddat itu menunjukkan syurga neraka telah ada kerana telah disediakan. Dalil keabadian nikmat syurga dan siksa neraka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshim amlah fayunadi munadin ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaqulu na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu summa yudadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna summa fayaqulu wa hal ta'rifuna hadha fayaqulu na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu fayudhbahu summa yaqul ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta summa qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idza qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa haula'i fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun. Kematian itu dibawa dengan keadaan seperti kibas yang cantik bercampur warnanya hitam dan putih. Lalu berseru seorang penyeru, wahai ahli syurga. Lalu mereka memanjangkan leher mereka dan melihat. Penyeru itu berkata, adakah kamu mengenali apakah ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Kesemua mereka melihatnya. Kemudian dia menyeru lagi, wahai ahli neraka. Lalu mereka memanjangkan leher mereka dan melihat. Penyeru itu berkata, adakah kamu mengenal apakah ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Kesemuanya mereka melihatnya. Lalu kibas itu disembelih seraya penyeru itu berseru, wahai ahli syurga, keabadian untuk kamu. Wahai ahli neraka, keabadian untuk kamu.
dan tiada kematian. Jadi di akhirat nanti, mati itu Allah Ta'ala jadikan seumpama kibas, kambing kibas. Jadi kulitnya cantik, bulunya cantik, hitam bercampur dengan putih. Itu maknanya suatu perumpamaan mati dengan kibas. Lalu Allah Ta'ala kata kenal tak ni? Kenal. Semua orang tahu ahli syurga dan neraka kata kenal. Iaitu dia adalah maut, dia adalah kematian. Lalu disembelih kibas itu. Bila sembelih dah mati lah. Lalu disebut kepada ahli syurga, tidak ada lagi kematian selepas daripada ini. Maknanya duduklah syurga, aman damai, keseronokan, menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala sediakan, khalidina fiha abada. Tak akan mati selama-lamanya. Mengecapi nikmat Allah tidak ada had, tak ada sempadan, tak ada penghujung. Begitu juga pada ahli neraka yang kafir, kamu kekal selama-lamanya. Terimalah azab sampai bila-bila, tak ada kesudahan. Tak ada penghujung. Tak ada akhirnya. Berat kita. Kalau duduk dalam syurga, alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami ya Allah sebahagian daripada ahli syurga. Kalau ulama ni sebut ahli neraka, sebut tentang neraka, na'udzubillahi min zalik. Jauhkanlah kita daripada siksaan neraka. Jadi kalau masuk syurga, alhamdulillah. Kalau neraka, kekal. Kalau jenis bersifat kafir ni kekal selama-lamanya. Sampai bila penghujungnya tu? Tak ada hujung, tak ada sudah. Tak kafir lah kita kata, orang yang masih Islam lagi, beriman lagi, tapi dicampur dalam neraka. Tak kekal, tapi seringan-ringan siksa neraka, sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rajulun mutana'alun bina'laihi hatta yaghli minhuma dimaruhu. Seseorang yang diberi pakai kasut daripada api neraka. Dia pakai kasut api neraka tu, kepanasan tapak kasut itu sampai menggelegak kepala dia. Tu seringan-ringan macam mana? Seringan-ringan. Cuba bayang seringan itu paling ringan siksa neraka. Tak ada yang ringan daripada tu. Sebab tu ayat yang kita baca semalam sebagai suatu perli daripada Allah. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah tahannya, sabarnya mereka berada dalam neraka. Tak ada orang yang tahan. Jadi bila tak tahan ni, kena pulun dah untuk menjauhkan diri daripada neraka dan melayakkan kita masuk syurga. Bulan Ramadan ni kan bulan yang dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Jadi pintu ibadat, pintu amalan. Sedikit amalan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi neraka dijadikan kekal yang mendatang, bukan hakiki kekal macam Allah Taala tu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan kekal hakiki macam tu, kekal yang mendatang, dijadikan kekal. Bukan sifat dia asalnya kekal. Syurga neraka kekal. Hidayat dan kesesatan. Wallahu ta'ala yahdi man yasha'u fadlan minhu wa yudillu man yasha'u adlan minhu. Wa idlaluhu khuzlanihi wa tafsirul khuzlani la alla yuwafiq al-'abdu ila ma yardahu wa huwa adlun minhu wa kadha uqubatul makhdhul 'ala al-ma'siyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayat kepada siapa yang dikehendaki sebagai limpahan kurnia-Nya. Allah menyesatkan dengan membiarkan sesiapa yang dikehendaki sesat sebagai keadilannya. Allah Ta'ala bagi pahala nak menunjukkan kemurahan. Dia bagi sesat, itu dia adil. Kenapa bagi orang tu sesat, betul masuk neraka pula? Itu keadilan dia. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala kejam ke, zalim ke? Tak adil. Orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Jadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu adil. Bagi kebaikan masuk syurga, itu maknanya rahmat, kasih sayang, anugerah. Satu anugerah, satu hadiah daripada Allah. Sebaliknya orang yang dimasukkan dalam neraka, itu menunjukkan dia adil. Adil ni berdasarkan kepada penilaian manusia, adapun penilaian Allah. Masa saya duduk mengaji akidah dulu, guru saya ada buat satu contoh. Contoh ni saya banyak kali saya sebut di sini. Orang tanya anak pelajar-pelajar ni selalu bila ada kemusykilan dia tanyalah. Jadi kita pun kalau mengaji tak faham kena tanya. Lalu adalah di kalangan kami itu tanya, macam mana kata adil masuk dalam neraka? Sepatutnya tak boleh ke Allah Ta'ala ni
memasukkan semua manusia dalam syurga. Tak boleh ke? Masuk dalam neraka ni teruk ni, dahsyat, sengsara, azab. Tak ada siapa yang boleh tahan. Lepas tu Tok Guru saya sebut, Tok Guru dia dulu pula cerita, ni bukan dalam Quran hadis, tapi cerita atas cerita. Tapi cerita ni sangat menarik. Macam cerita tak habis tu lah. Cerita tak habis kita cerita hari lain. Kita tak nak habis ni. Cerita tak habis tu 2 setahun, 10 tahun tak habis. Kita cerita hari lain. Lepas tu suruh anak murid ni buat bendang. Cerita orang dulu-dulu, cerita orang pondok lah ni, suruh buat bendang. Bila buat bendang, habis kamu buat bendang selesai, mari jumpa aku, Tok Guru kata. Anak murid ni tandang buat bendang apa semua kan. Dah tak tuai dah. Ambil padi, mising. Lepas tu yang jerami tu pergi bakar lah. Tak mising sekali padi tu. Tok Guru tanya, selesai dah buat bendang? Dah selesai. Jadi padi tu makan semua ya, daripada akar dia sampai ke padi. Lepas tu kulit padi tu dia panggil apa? Jerami. Bukan jerami, dia panggil apa? Apa je? Hampas. Ada satu istilah lagi. Kulit dia, kalau kita padi keseluruhannya, bila kita mising, dia memisahkan kulit dengan isi dia. Kulit tu dia panggil apa? Yang kesimpulannya kena ya. Kulit padi. Hak jerami tu hak bawah tu, tangkai dia tu, pokok-pokok dia. Jadi Tok Guru tanya, kamu makan semua? Tak. Makan padi lah. Padi tu masak, menanak buat jadi nasi. Daripada beras menanak jadi nasi, lepas tu makan lah. Hak jerami tu tak makan. Tak makan buat apa? Bakar. Kenapa tak makan sekali? Jerami tak pakai. Bukan boleh makan. Jerami tu bakar. Besok, dan sebahagiannya bakar tu bila dia jadi abu, dia jadi baja pula. Jadi tak makan sekali lah jerami tu, tak makan. Sebab apa tak boleh makan? Hak duduk dalam neraka tu Tok Guru kata Allah Ta'ala bakar tu tak boleh makan. Dia mungkin buat maksiat, kemungkaran, lawan Allah Ta'ala, murtad, sesat, tak boleh makan jenis ni. Bakar lah, sesuainya bakar. Tak layak nak semua nak tahu dalam syurga, sebab tak boleh makan. Bila fikir boleh betul juga, logik juga sebut macam tu. Hak tak boleh pakai ni buat apa tahu dalam syurga? Nampak? Maknanya siapa zalim? Allah Ta'ala zalim ke dia tahu orang dalam neraka? Tak, kerana kelemahan diri sendiri. Tak boleh pakai. Nak ejah kat mana pun tak boleh. Dalam 30 juzuk Al-Quran, 114 surah. Macam-macam ayat bagi amaran begini-begini, nasihat begini-begini. Tak cukup dengan Quran, hadis pula. Tapi dia tak beramal, dia tak insaf, dia tak bertobat, masih mengekalkan maksiat, kemungkaran. Dia tak bertobat kepada Allah di dalam melakukan dosa. Tak boleh pakai, kena bakar lah jenis ni. Kita tak naklah jadi jerami besok. Kita nak jadi beras. Jadi Allah Ta'ala tahu dalam neraka tu bukan suatu kezaliman daripada Allah. Itulah keadilan Allah. Sebab di sisi kita dah belajar qada qadar, iradah Allah, ilmu Allah kita dah belajar dah. Allah Ta'ala tahu dalam banyak-banyak ni hak mana layak masuk dalam manusia seluruhnya dalam dunia ni, hak banyak-banyak ni yang mana layak masuk syurga, yang mana layak masuk neraka, semua dalam ilmu Allah. Sebab tu takut bila bincang masalah qada dan qadar ini. Kita tak tahu nasib kita. Walaupun duduk dalam surau ni mengaji, baca Quran, dengar tazkirah, nasib di akhirat kita tak tahu. Sebab tu semalam kita belajar kena ada sifat raja, kena banyak mengharap dan berdoa. Sebab keputusan kita tak tahu. Keputusan akhirnya kita tak tahu. Ada orang dalam hadis sebut lahir dalam keadaan beriman, beramal soleh, penghujung usia dia jadi murtad, ahli neraka. Boleh kalih macam tu. Kadang-kadang daripada lahir dalam keadaan kafir, sesat, melakukan berbagai-bagai kesalahan, tetapi di hujungnya masuk Islam, beriman, masuk syurga. Ni takdir Allah. Kena banyak berdoa lah kita ni. Jangan duk rasa seronok, rasa lega, rasa puas hati. Tak apa dah ni bulan puasa dah puasa dah, sembahyang 5 waktu, baca Quran, berselawat, dah layak confirm masuk syurga. Tak confirm. Sebab tu para nabi yad'unana raghaban wa rahaba. Allah sebut dalam Quran, para nabi berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, yad'unana raghaban wa rahaba. Doa pada Allah Ta'ala tamak nak syurga. Raghaban, tamak nak syurga dalam, sedangkan dia dah ada syurga. Sepatutnya tak perlu bimbang, tak perlu takut. Dan dalam waktu yang sama takut neraka. Itu nabi tu. Seluruh kehidupan, pemikiran, tenaga, masa mereka semuanya untuk agama Allah.
Kita ni untuk agama Allah Ta'ala sikit je. Jadi kena banyaklah rajak, berdoa, mengharapkan kesudahan kita. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matilah kami di dalam kesudahan yang baik, jangan kamu matikan kami di dalam kesudahan yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam kamu menyerah diri kepada Allah. Hidayah adalah nikmat kurniaan Allah yang paling besar kepada manusia. Pengertian hidayah ialah diberikan panduan tentang kebenaran sehingga dapat mencapainya. Allah memberi hidayah kepada mereka melalui Quran dan Rasulullah SAW. Allah memberikan hidayah kepada manusia melalui Al-Quran dan Rasulullah SAW. Mereka diberikan akal untuk memikirkan apa yang diajar oleh Rasulullah dan bertindak mengikut tuntutannya. Semua manusia berpeluang mendapat hidayah. Tak cukup dengan Quran diutuskan Nabi untuk menghuraikan apa dalam Quran. Sepatutnya manusia tak sesat dah. Ambil pedoman daripada Quran, petunjuk daripada Nabi. Sesiapa yang tidak mengendahkan akan terjadi sesat dan jauh dari hidayah. Orang yang memilih jalan petunjuk akan mendapat kemuliaan, dan sesiapa yang menolaknya akan mendapat kehinaan. Kesesatan manusia itu natijah daripada sikap amalan mereka. Sesat sebab amalan sendiri, sikap sendiri, degil, keras kepala. Kalau kita tengok dalam hadis kan, sikap ahli neraka ni dia keras, degil, sombong, belagak. Itu sikap ahli neraka. Allah tidak menciptakan manusia sejak daripada awal sebagai sesat, dan tidak pula secara fitrah pintu hatinya terkunci. Asal-asal bukan jadi sesat. Sesat tu pilih sendiri, usaha sendiri. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan yang salah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat kebenaran kepada semua hamba-Nya dengan diutuskan rasul dan ditanzilkan Al-Quran. Ditanzilkan mana diturunkan Al-Quran. Mereka pula dibekalkan dengan akal untuk mereka berfikir. Quran turun Nabi untuk syuraikan Quran, bagi akal pula untuk fikir. Hak mana baik, hak mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana jalan syurga, mana jalan neraka. Mereka dikata dibekalkan dengan akal untuk mereka berfikir tentang kebenaran dan keuntungan berpegang dengannya, serta akibat buruk tidak menerimanya. Apa akibat aku tak terima Islam ni? Tak terima petunjuk hidayah daripada Allah. Al-Quran menjelaskan, wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapalah kamu tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu, dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Jika kamu hendak beriman, maka telah jelas dalil-dalilnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia, bermulanya daripada air mani yang bercampur daripada pati benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya akal melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terselahlah kepadanya, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran ataupun menderhaka. Jalan kebenaran, jalan petunjuk, jalan Islam, jalan hidayah ni teranglah ada dalam Quran hadis. Nabi hurai lagi jalan agama Islam, difahami dengan akal. Terpulanglah nak dipilih jalan syurga, jalan neraka. Jalan kafir, jalan sesat, terpulang. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, beriman. Hak nak jadi kafir, kafir. Allah Ta'ala tak rugi. Manusia beriman, Allah Ta'ala tak untung pun.
Semua orang kafir, orang jadi kafir semua. Tak rugi sedikit pun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat makhluk bukan untuk diambil munafaat ataupun faedah. Syaitan menyesatkan manusia. La wala yajuzu an naqula inna syaitana yaslubul imana minal abdil mu'mini qahran wa jabaran. Walakin naqulul abdu yad'ul imana fahina idzin yaslubuhu minhu syaitan. Tidak harus kepada kita mengatakan syaitan merampas iman daripada hamba mukmin secara kekerasan dan paksaan. Tetapi kita mengatakan hamba itu meninggalkan iman dan pahala waktu itulah syaitan merampas daripadanya. Iman jadi rosak tu bukan kerana syaitan. Syaitan tu maknanya sumbangan untuk rosak itu tidak begitu besar. Hamba itu sendiri yang melakukan kesalahan. Bila dia kecenderungan dia ke situ, syaitan tarik terus, rentak terus buat maksiat, buat dosa sebab kecenderungan dia ke situ. Jadi maknanya usaha daripada hamba itulah yang paling besar di dalam peranan menentukan memilih kebaikan ataupun keburukan, kekufuran ataupun keimanan. Huraian, setengah orang mengatakan bahawa syaitan merampas iman daripada hamba yang beriman. Menurut mereka, syaitan mempunyai kuasa ke atas manusia sehingga memaksa mereka melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan. Muslihat di sebalik dakwaan ini ialah untuk memberi alasan bahawa mereka tidak berdosa kerana maksiat ini dilakukan. Buat macam mana buat maksiat ni? Syaitan suruh. Maknanya dia tak ada peranan apa-apa. Pandangan mereka ini suatu kejahilan tentang Quran dan konsep dosa pahala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa syaitan mampu menyesatkan manusia dengan memperdaya dan menggoda mereka supaya melakukan kejahatan dan menentang kebaikan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya akan aku hiaskan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Tidak harus kepada kita mengatakan syaitan merampas iman daripada hamba mukmin kerana Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu daripada kalangan mereka yang sesat. Allah Ta'ala kata iblis tak mampu, tak ada kemampuan, tak ada kuasa nak menyesatkan manusia. Tetapi jadi sesat macam mana? Sebab kita sendiri yang teruk dia. Sebab tu Allah menyebut dalam ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Kita ikut dia, tu jadi sesat. Kalau kita tak ikut, tak sesat. Dia ajak buat maksiat, buat dosa, buat kemarahan, jangan ikut, tak sesat. Yang jadi sesat tu sebab kita yang teruk dia. Dia ajak kita pergi, kita ikut dia. Azab kubur. Bukanlah manusia telah dibekalkan dengan kuasa pilihan, dan dia telah dibekalkan dengan wahyu dan akal. Oleh itu, macam mana dia dikalahkan oleh godaan syaitan? Kalah tu dengan sebab kesalahan sendiri. Soalun munkarin wa nakirin haqqun kainun fil qabri wa i'adatul ruhi ilal jasadi fi qabrihi haqqun wa daghtatul qabri wa azabuhu haqqun kainun lil kuffari kullihim li ba'dil usatil mu'minina haqqun jaizun. Soalan muka nakir dalam kubur adalah benar ada. Pengembalian roh ke badan manusia dalam kubur adalah benar. Himpitan kubur dan azabnya adalah benar. Berlaku kepada semua orang kafir dan sebahagian orang yang beriman yang melakukan maksiat. Kubur himpit. Walaupun mungkin digali kubur itu luas, lebar, panjang, tetapi bila dia kafir, dia orang ahli maksiat, dihimpitkan sampai belaga tulang rusuk dia. Huraian, manusia akan diuji dalam kubur mereka dan disoal oleh malaikat. Allah memberikan keteguhan kepada orang yang beriman dengan kalimah yang teguh, iaitu kalimah tauhid. Kalimah tauhid itu apa dia? La ilaha illallah. Kehidupan dalam kubur dinamakan sebagai alam barzakh, iaitu kehidupan antara selepas mati dan sebelum berlakunya kiamat. Itu dipanggil kehidupan alam barzakh. Kadang-kadang orang tak percaya kepada azab kubur. Macam mana bagi seseorang yang tak ada kubur?
Mati di angkasa, mati di dasar lautan, kubur tak ada. Mati di dalam perut binatang buas, kubur dia tak ada. Macam mana dia kena seksa? Tak, walaupun tak ada kubur dia kena seksa kalau dia orang yang berdosa. Kalau orang yang baik dia tetap dapat nikmat. Alam kubur disebut alam barzakh, suatu alam maknanya sebelum berlakunya kiamat. Satu alam selepas kematian, sebelum berlakunya kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka adalah alam barzakh yang menahan mereka padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ia adalah suatu hakikat yang tidak diketahui kaifiat, cara macam mana tak tahu, oleh sesiapa. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dalil adanya soalan dalam kubur ialah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimah-kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maknanya ayat ini menjadi dalil adanya soal jawab dalam kubur. Sebab itu bila orang meninggal dunia, dia lebih baik kita berdoa di atas kubur daripada kita membaca talqin. Kita lebih baik kita berdoa daripada kita membaca talqin. Sebab talqin itu ajaran, didikan, tazkirah, peringatan, ceramah untuk orang yang hidup. Orang yang mati dia tak perlu dah tazkirah tu. Sebab atas dunia dia dah dengar tazkirah dah. Dia dah masuk daurah ceramah lah, daurah akidah, lepas tu pengajian hadis, dia dah masuk Jadi dia masa mati besok tak perlu lagi nak ditazkirahkan. Tazkirah untuk orang atas kubur. Bila orang atas kubur tu dia kena tukarlah dia punya ayat-ayat tu. Bukan sebut wahai si fulan bin fulan, wahai si mati kan. Yang tu ayat bagi tazkirah orang duduk atas kubur. Ada pun orang yang mati dia perlu doa saja. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada daripada kalangan sahabat beliau meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah, minta supaya jenazah ataupun mayat berada dalam kubur diampun oleh Allah dan memiliki keteguhan pendirian yang teguh di dalam nak memberi jawapan terhadap soalan yang dibangkitkan oleh malaikat. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Minta ampunlah kepada Allah untuk si mati, mayat kamu ini, kerana sekarang dia sedang disoal. Lepas tu kita digalakkan berdoa, Allahumma sabbithu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah mayat ini supaya dia bagi jawapan dengan jelas dengan suatu kalimah dunia dan di akhirat. Kalimah yang sabit, yang tetap, iaitu kalimah dunia akhirat, la ilaha illallah. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhan kamu. Maknanya jawab dengan lancar, dengan tegas, tidak goyang. Kerana pendirian dia atas kubur macam tu, mati pun dia pegang macam tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Bila Nabi wafat, tindakan yang sama dilakukan oleh malaikat, oleh para sahabat. Tindakan yang sama dilakukan oleh para sahabat, yakni berdoa kepada Allah untuk kebaikan si mati. Mereka tidak membaca talqin. Dan yang kedua, bukanlah kita nak bergaduh dengan orang baca talqin tu, kita tak bergaduh. Orang buat pun kita tak marah pun. Tapi apa yang kita sebut di sini, sunnah nabinya tak dibaca talqin. Sunnah Nabi dia berdoa. Itu mari hadis tu ada. Laqinu mautakum bila ilaha Allah. Tu ada hadis talqin. Dia tak ngaji hadis, dia baca ikut dan. Dia baca, dia cerita dengan orang. Dalam hadis sebut perkataan talqin. Talqin itu ajar la ilaha Allah sebelum orang mati. Mautakum maknanya qubailil maut, sebelum mati. Sebelum mati kita bang kat telinga dia, kita sebut la ilaha Allah. Bukan Allah akbar bang dengan maksud Allah akbar Allah tu. Bang kita sebut la ilaha illallah. Itu maksud talqin kat orang nak mati. Sebab tu Rasulullah sebagaimana yang disebutkan tadi, dia tidak talqin kepada mayat, dia baca doa. Sahabat pun begitu. Itulah amalan golongan salaf. Talqin orang mati ni dibuat oleh penduduk Syam, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Hadis-hadis talqin semua tak ada yang sahih. Satu hadis pun tak sahih. Hadis-hadis talqin ni, satu hadis pun tak ada yang sahih. Bacalah, bukan dalam kitab Mazhab Syafi'i sendiri, iaitu Majmu' Imam Nawawi di antaranya. Mana ada hadis? Itu amalan ahli Syam. Lalu dibuatlah.
Jadi sebaiknya kita buatlah apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang paling baik. Okey. Sampai kat mana tadi? Maksud kehidupan akhirat menurut majoriti ahli tafsir ialah soalan alam kubur. Riwayat daripada Sayyidina Uthman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengebumikan jenazah baginda berdiri dan bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah keampunan untuk saudara kamu dan mintalah keteguhan untuknya kerana sekarang dia sedang disoal. Dalil-dalil adanya himpitan kubur dan azabnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mereka didedahkan, dibentangkan kepada bang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di dalam alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab sisaan api neraka yang seberat-beratnya. Dia tak kata udkhulu, masuklah olehmu. Allah Ta'ala kata adkhilu, adkhala yudkhilu. Masukkan. Jadi adkhulu ini telah memasukkan. Kalau adkhil, memasukkan olehmu. Adkhilu, malaikat yang ramai ni, masukkanlah olehmu akan Firaun dengan pengikut-pengikutnya. Firaun dengan pengikut-pengikutnya. Bukan dia suruh masuk. Allah Ta'ala tak suruh malaikat masuk neraka, tetapi dia suruh memasukkan. Ambil penghuni neraka, campur dalam neraka. Dalam ayat ini disebutkan dua jenis azab, iaitu sebelum azab pada hari kiamat. Pada hari kiamat telah pun ada azab sebelumnya. Sebelum hari kiamat azab apa? Azab kubur lah. Selain itu azab kubur juga sabit berdasarkan beberapa hadis lain, seperti pertanyaan Aisyah tentang azab kubur. Hadis Rasulullah SAW membacakan pelapah tamar, doa baginda supaya dilindungi daripada azab kubur dan lain-lain. Ada hadis kan, Aisyah radhiyallahu anha tanya ada azab kubur tak? Rasulullah kata ada azab kubur. Itu di antara bukti azab kubur itu ada. Yang kedua, memacakkan pelepah tamar. Dalam hadis Sahih Bukhari itu kan, Rasulullah marra bi kuburaini minal ansar. Rasulullah lalu dua perkuburan orang Ansar. Orang Ansar ni orang Madinah. Lalu Rasulullah ambil pelepah tamar, dia pecah dua, dia belah dua. Dia letak kepada kedua-dua kubur. Rasulullah ditanya akan Rasulullah, sahabat tanya, kenapa buat begitu Rasulullah? Pacak pelepah tamar ni. Rasulullah kata, la'allahu an yukhaffafa ma lam yaybisa. Mudah-mudahan mayat dalam kubur ini diringankan azab oleh Allah selama mana pelepah tamar ini tidak kering. Orang kiah lah dari pelepah tamar ni. Orang bubuh daun pandan, baca qul kan, tabur atas ni, atas kubur. Lepas tu tanam pokok puding. Wadah puding, setengah orang pakai sebut pokok lidah ayam kan. Dia kat kubur kan, tu bubuh kepala kaki kan, ujung kepala ujung kaki. Sebab apa? Ambil Rasulullah buat lagu tu. Ada hadisnya. Kalau betul-betul nak ikut Rasulullah, sepatutnya maknanya ambil pelepah tamar, bukan pokok puding. Betul, dan pokok-pokok yang lain kan. Lalu berlakulah perbahasan yang panjang isu ini, di antaranya disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Sebenarnya pendapat yang tepat, yang kuatnya, itu adalah mukjizat daripada tangan Rasulullah. Sebab dalam ramai ribu-ribu orang para sahabat mati, Rasulullah buat satu jenazah, kubur dua orang sahabat tu je. Sebab tu kita kena mengaji hadis. Selain mengaji fiqh tu kena mengaji akidah, tasawuf kena mengaji. Hadis tu sangat penting. Punca tak mengaji hadis lah ni. Dalam ribu-ribu tu sahabat mati, dua orang kubur ni dah Rasulullah saja buat. Kalau tidak, kalau kata ada munafaat, setiap kubur sahabat Rasulullah pacak pelepah tamar. Tak. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika itu Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah
mayat ini diseksa di dalam kubur. Sebab Rasulullah tahu atas jalan wahyu. Sebab tu Rasulullah buat macam tu. Kan di hujung hadis tu Rasulullah kata apa? Ahaduhuma la yastanjiu minal baul. Salah seorangnya tak istinja ketika kencing. Lepas tu dia pergi semayang. Kencing dalam keadaan berdosa, dalam keadaan dia semayang dalam keadaan bernajis. Dia tak bersihkan, dia tak taharah dengan betul, tak suci air kencing dengan baik. Wal akharu yamshi 'ala namimah. Yang keduanya, dia suka melaga-laga orang, cocok orang tu, cocok orang ni. Dia pelaga-pelaga orang, suka orang bergaduh. Dengan sebab ayat dia, pendekatan dia, kata-kata dia menyebabkan orang bergaduh. Sebab tu kena azab dengan kubur. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila Rasulullah wafat, adalah segelintir seorang dua daripada kalangan sahabat ambil pelepah kurma, pacak kepada saudara mereka yang meninggal dunia ataupun sahabat mereka yang meninggal dunia. Datang sahabat yang lain, pegang cabut. Lalu sahabat tu kata, saya tak ingat sama ada Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Umar. Nanti saya cek balik sama ada Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Umar. Dia kata yazilluhu amaluhu. Yang melindungi jenazah dalam kubur ni adalah amalan dia, bukan pelepah kurma ni. Kalau tidak, sahabat pun akan buat lagu tu. Rasulullah dah wafat, berlaku kematian daripada kalangan sahabat ini, mereka akan pacak pelepah kurma. Sebab tu bukan semua apa yang dibuat oleh Rasulullah kita kena tiru semua. Jangan main. Bukan semua yang Rasulullah buat kita kena tiru semua. Ada benda-benda khususiah bagi dia yang kita tak perlu tiru. Jadi isu apa tadi? Isu soal jawab munkar nakir itu ada berdasarkan pada hadis memacak pelapah tamar tu tadi. Tu maknanya adalah siksa kubur. Dia nak cerita yang tu, bukan suruh pacak pelapah tamar setiap berlaku kematian. Ayah orang duk bubur daun padang semuanya kan. Itu tak payahlah buat. Kalau kita pergi ziarah kubur ni, kita berdoa banyak-banyak kepada Allah supaya penghuni kubur ini diampun oleh Allah. Kan ada doa kan bila pergi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar min jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu di antara doa kita disunatkan baca apabila pergi ke kubur. Doa baginda supaya dilindungi daripada azab kubur dan lain-lain. Satu lagi, lepas orang pacak sesuatu atas kubur sekarang ni, orang siram apa? Air kan? Air yasin, air apa? Air itu disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya di dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayah yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syarbasi. Dia kata bila kita bongkarkan tanah nak bagi dia ikat balik, teguh balik, kukuh balik, siram air. Air ni peranannya macam kita simen untuk mengikat batu bata kan. Jadi air tu kita siram, dicantum balik. Bukannya ada manfaat kepada si mati, mayat sejuk, selesa, sedang, sebab dengan siram air yasin tu tadi. Sebab tu bau air lagi sejuk. Kalau maknanya dengan makna hissi, sejuk tu dengan makna hissi, sesuatu yang boleh disentuh, maknanya siram dengan air, mayat sejuk. Ataupun pasang aircon dalam kubur. Sekarang ni mesti panas, haus, kita puasa pun dahaga kan, pasang aircon dalam kubur. Lagi mayat sejuk. Kalau dengan maksud hissi, siram air pun tak jadi apa. Lepas tu yang orang pula ada lagi tambah tu yang kita takut tu. Hak tambah tadi yang Rasulullah halau daripada apa? Telaga Kausar. Isu yang duduk atas kubur baca Quran. Baca Quran di mana-mana sahaja tak ada masalah. Baca Quran ni atas kubur, di rumah tak apa. Tetapi jangan ada i'tiqad. Selama mana Quran dibaca atas kubur, malaikat takkan tanya si mati dalam kubur. Mana boleh lagu tu? Malaikat ni wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa yang diperintahkan. Kamu baca Quran atas kubur ke tak baca ke? Dia tetap tanya, ini tugas dia. Selama sebulan baca Quran atas kubur, selama itulah malaikat tak tanya kepada jenazah yang mati dalam kubur. Itu kepercayaan yang tak betul, yang salah. Manusia balik beberapa langkah sahaja, orang yang menghantar jenazah dia tadi, malaikat terus datang tanya. Ni ada kepercayaan ni. Kalau gitu, upah orang lah 7 generasi baca Quran atas kubur. Dia dah mati dah 100 tahun, 30 tahun, 40 tahun lah. Malaikat tak tanya-tanya. Nak tanya orang nak baca Quran atas kubur. Bila nak tanya, tengok orang ada lagi atas kubur. Bila nak tanya? Waktu bergila-gila lah. Orang ni sejam.
Lepas tu dia mengantuk pula, tukar sampai ke subuh. Malaikat dah nak belasah lah ni, tengok orang atas kubur duk baca Quran. Tak berlaku benda tu. Bukan isu kita nak memperbesarkan isu baca boleh tak boleh baca Quran atas kubur. Baca Quran atas kubur boleh, cuma jangan itu punya etikad, itu punya kefahaman, kepercayaan macam tu. Yang kedua, jangan duk rasa baca Quran atas kubur saja baru boleh pahala. Ini yang khilaf, yang nak mengutuskan pahala pada si mati itu pun khilaf lah. Dia baca di rumah pun boleh sampai. Tak semestinya atas kubur. Okey. Kaedah menterjemahkan sifat Allah. Wa kullu syai'in dzakarahu al-ulama'u bil farasiyah bil farasiyah min sifatillahi azza ismuhu fajaizul qawli bihi siwal yad bil farasiyah wa yajuzu an yuqala barwil huda ay azza wa jalla bila tashbihin azza wa jalla bila tashbihin wala kaifiyatin. Setiap sifat Allah yang maha tinggi namanya yang ada disebutkan oleh para ulama dengan bahasa Farsi, maka itu harus dikatakan begitu kecuali pada bahasa Parsi, dan harus dikatakan kepada barwil huda, wajah Tuhan, tanpa menyerupai dengan makhluk dan tanpa kafiat. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni boleh kita sebut, macam kita sebut apa dia, istawa. Allah Ta'ala sebut apa dia, ain, apa dia, wajah. Tetapi bukan dengan makna jariah, bukan dengan makna anggota, dengan makna sifat. Cuma dalam bahasa Parsi tak boleh sebut dengan perkataan tangan. Tangan dalam bahasa Parsi anggota tangan. Hak tu tak boleh. Kalau dalam bahasa lain Melayu, yad kita terjemahkan Allah Ta'ala ada tangan, boleh. Dalam bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea, kan budak-budak suka tengok filem Korea. Dalam bahasa Korea pun boleh terjemah tentang tangan. Tapi jangan dalam, kecuali tangan dalam bahasa Parsi membawa maksud anggota tangan. Yang tu yang tak boleh. Sebab tu dalam kitab-kitab Jawi pun ada sebut. Lagi kerana di sana ada orang berpegang, tak boleh sebut tangan, takut nampak macam tangan, takut orang faham tangan makhluk. Muka surat 18, Risalah Tauhid. Sungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Tangan layak, sebut muka layak bagi Allah, sesuai dengan zat dia. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat, iaitu tabi'in, dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat, tabi'un tabi'in, yang dinamakan golongan mutaqaddimin. Salah, golongan salah kata boleh kata tangan, tapi bukan anggota tangan, sifat tangan, boleh terjemah tangan. Begitu juga di dalam kitab Durrus Samin, Syekh Dok Fatani. Syekh Dok kata apa? Adapun mazhab salaf itu adalah mereka itu tafwid, menyerahkan ilmunya itu kepada Allah, dan wajib kita i'tiqadkan seperti barang yang ada pada zahir. Kalau tanganlah, istiwa lah, jauh segala kekurangan. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas. Bila kata Allah Ta'ala atas arash, kami tahu atas kami tahu, tapi kafiat atas macam mana, hak tu tak tahu. Itu kata surah ilmu. Kadang-kadang dia kata surah makna. Orang kata surah makna, ya tak tahu makna, istawa tak tahu makna. Surah ilmu ataupun maknanya, makna hakikat, kafiat, hak tu surah pada Allah Ta'ala, bukan terjemah tu surah. Tangan-tanganlah, istawa. Dia kata seperti kata Imam Malik, kami ketahui erti di atas. Maknanya di atas tu berjihah lah, di pihak atas. Imam Malik kata boleh kata Allah Ta'ala di atas.
Tetapi tiada kami ketahui hakikatnya seperti kata-kata Allah di atas. Saya nak ulang banyak kali ni, walaupun sejuta kali dah saya ulang. Allah Ta'ala di atas. Tetapi tiada seperti di atas segala yang baru. Atas juga, tapi bukan atas sebagaimana atas baru. Dan Allah Ta'ala bertangan. Boleh terjemah tangan. Allah Ta'ala bertangan. Tiada seperti segala tangan yang baru. Dan Allah bermuka. Tiada seperti segala muka yang baru. Maka hakikatnya ialah yang mengetahui kehendaknya. Maka hakikatnya ia Allah yang mengetahui kehendaknya. Dan wajib atas kita tangzih, membersihkan, menyucikan Allah daripada segala yang baru, menyerupai dengan yang baru pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tak apa, sesuai pada nama tak apa. Kita manusia ada muka, Allah Ta'ala ada muka. Muafakat pada nama. Allah Ta'ala, manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Sesuai dengan makna, dengan di sudut nama, tak apa. Tapi hakikat tak sama. Kafiat tak sama. Maka hakikatnya ialah mengetahui kehendaknya yang wajib kita tangzihkan, menyerupai dengan yang baru pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Sesuai pada nama tak apa. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka adalah dua, ini tariq, dua jalan. Jalan khalaf dan juga jalan salaf. Tariq daripada ahli sunnah. Sunnah belaka. Salaf pun sunnah, khalaf pun sunnah. Cuma orang sebut salah tu kami terimalah sunnah. Hak tak terimanya wahabi. Hak tak terimanya salafi. Dia kena apa tu. Hak golongan salah kami terima dia masuk sunnah. Hak salafi macam Ustaz Amri ni wahabi. Hak tu kami tak terima etikat dia. Hak kata Allah Ta'ala ta'ala. Kami tak terima. Hak tu wahabi dia kata. Padahal hak tu lah pegang salaf. Yang tu dia kona kot tu. Okey. Maksudnya ialah usaha penterjemahan sifat-sifat Allah ke bahasa asing selain daripada bahasa Arab adalah diharuskan. Terjemah dalam selain daripada bahasa Arab ini harus tentang sifat-sifat Allah untuk memberi kefahaman kepada orang yang tidak mampu memahami bahasa Arab. Ya apa? Tak terjemah langsung. Istawa apa? Tak terjemah. Mana orang faham? Namun disyaratkan tidak menyerupakan Allah dengan mana-mana makhluknya dan tidak menggambarkan begini dan begitu. Tangan begini, muka begini dan begitu. Tak. Tanpa takyif, tanpa kafiat. Ini kerana tangan dalam bahasa Farsi das bermaksud dengan makhluk secara khusus. Waw ke dal kan? Das dengan maksud tangan secara khusus, bukan sifat tangan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala.